Ya, terima kasih untuk persembahan puji-pujian dari siswa-siswi Metodis 3. 谢谢威里三校的学生今天的献诗。 Ya, yang mempersembahkan puji-pujian pada pagi hari ini yang begitu indah. 他们今天早上为神献出美妙的 Ya, 诗 kita 歌。 mendengarkan ada 2 lagu pujian dalam bahasa Inggris. 我们刚才听了他们所唱的是英文歌。 Ya, kita bersyukur di dalam ibadah kita ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Mandarinnya. 所以我们感谢主，在一场崇拜里面，我们可以听到
这个华语、英语还有印尼语， Jadi ibadah kita ini ibadah internasional juga, ya. 所以我们的崇拜是有国际性的。 Ya, sekalipun nggak ada nama internasionalnya. 虽然没有所谓的国际的 Ya, 崇拜。 Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oke, baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. 我们今天的经文是约翰福音17章20到26节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, 我先用印尼文来读， kemudian nanti dibacakan dalam bahasa Mandarin. 然后才用中文。 Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. 我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话语信我的人祈求，使他们都合而为一。 正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。你所赐给我的荣耀，我也赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。父啊，我在哪里？愿你所赐给我的人也同我在那里。 叫他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前，你已经爱我了。公义的父啊，世人未曾认识你，我却认识你。这些人也知道你差了我来，我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami butuh firman-Mu berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, tolong kedua hamba-Mu, urapi dengan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, sehingga boleh menyampaikan dengan jelas dan boleh kami mengerti, sehingga kami boleh menaati firman Tuhan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Pada suatu hari di tengah malam, seorang anak terbangun karena mendengar suara sayup-sayup daripada doa ibunya. 有一天，有一个孩子在半夜醒来，因为他听到他母亲正在祷告的声音。 Dan di dalam doa sang ibu, sang anak mendengar dengan jelas, ibu menyebut satu persatu nama daripada anak-anaknya. 这个孩子听得很清楚，就是他的母亲提每个孩子的名，为孩子祷告。 Si anak mendengar bahwa ibunya memohon supaya Tuhan memberkati anak-anaknya satu persatu. 这位母亲求上帝祝福他每一个孩子， Supaya anak-anaknya dijauhkan daripada yang jahat. 好让他的孩子可以这个远离邪恶， Supaya anak-anak nanti besar juga dipakai oleh Tuhan lebih heran di dalam pelayanan. 好让他的孩子长大之后可以被神重用，大大的使用。 Tengah malam itu sang anak tidak akan melupakan momen yang begitu berharga itu. 这位孩子永远也不会忘记这个
非常美好的时刻， Karena dia tahu doa daripada ibu adalah curahan hati sang ibu kepada Allah Bapa di surga. 因为他知道母亲的祷告是代表母亲的心声，向神倾诉的心声， Curahan hati yang murni dan penuh ketulusan. 也就是真诚纯洁的那种倾诉。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， hari ini kita akan mendengarkan sebuah doa 今天我们要一起来看一段的祷文， bukan dari seorang ibu, 不是一位母亲的祷告， tetapi kita akan bersama-sama mendengar doa daripada Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa di surga. 我们要一起来学习有关耶稣向父神的祷告。 Ketika kita membaca nas firman Tuhan tadi, 刚才当我们读经文的时候， ini bukan sebuah khotbah yang disampaikan. 这不是一篇讲道， Dia apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus juga bukan sebagai pengajaran bagi murid-muridnya, 耶稣的祷告也不是一种教导， tetapi sebagai curahan hati Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di surga. 乃是他向父上帝倾诉的一种 Ini 心声。 adalah kerinduan dan keinginan hati Tuhan kita Yesus Kristus yang disampaikan kepada Allah Bapa di surga. 主耶稣把他心里的渴望都向父上帝倾诉了， Dan yang lebih menggetarkan hati kita adalah 使我们感到震撼的是什么呢 di？dalam isi doa Tuhan Yesus 在主耶稣祷告的内容里面， itu juga berdoa bagi engkau dan saya, 他为你和我祷告， berdoa bagi kita yang percaya kepada Dia. 他为我们这些信他的人祷告。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 所 Tuhan, 以主所爱的弟兄姐 mari 妹， kita membuka hati kita untuk menyimak isi hati Tuhan kita Yesus Kristus yang disampaikan kepada Allah Bapa di surga. 所以让我们好好的来了解耶稣基督的心声，就是他向父神所倾诉的心愿， Supaya kita mengerti apa yang paling dirindukan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. 希望我们能够明白耶稣基督所愿意的事是什么。 Di dalam poin yang pertama kita akan belajar doa Tuhan Yesus bagi Anda dan saya. 第一点，我们要看耶稣为你和我祷告。 Ayat 20 memberitahu kepada kita dengan sangat jelas sekali, 第20节很清楚的告诉我们， dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话而信我的人祈求。 Dari ayat ini memberitahu kepada kita, 这一节经文告诉我们， Tuhan Yesus bukan hanya berdoa bagi murid-muridnya pada waktu itu saja, 主耶稣不只是为当时的门徒祷告， tetapi juga untuk semua orang yang percaya melalui pemberitaan Injil daripada murid-murid. 也为将来因着神的话语将相信的人祷告， Termasuk juga orang-orang percaya, engkau dan saya. 也就是包括我们今天相信的人。 Bila kita hari ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus, 如果今天我们能够相信主耶稣， atau suatu hari kita akan percaya kepada Tuhan 或 Yesus, 者将来有一天相信主耶稣， doa inilah yang ditujukan kepada kita. 这乃是耶稣基督早已经为我们祷告。 Hal ini menyingkapkan sebuah rahasia bagi kita. 这解开一个奥秘， Sebelum kita dilahirkan, 我们出世之前， sebelum kita ada dalam dunia ini, 我们在这个世界之前， sebelum kita percaya kepada 我们 Tuhan, 相信主之前， Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memikirkan dan mendoakan kita. 主耶稣早已经思想，并且为我们祷告。 Inilah yang kita kenal di dalam teologi metodis sebagai preeminence grace. 这就是我们在约翰卫斯理神学所谓的预先恩典， Anugerah pendahuluan. 也就是先行恩典。 Hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. 今天我们之所以能够相信主 Ada 耶稣， anugerah pendahuluan yang sudah diberitakan kepada kita. 是因为上帝的预先恩 Dan 典临 salah 到我们。 satunya anugerah pendahuluan adalah doa yang Tuhan Yesus panjatkan bagi kita. 预先其中的恩典，其中一个就是耶稣的祷告。 Jadi hari ini ketika kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, ini bukan sebuah kebetulan. 所以今天，如果我们能够信耶稣，
不是偶然的事情 Ini，adalah bagian di dalam rencana kasih yang daripada Allah 这是上帝的计划和上帝的爱。 yang sudah dinyatakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di dalam doanya. 耶稣已经在2000多年前透过祷告表明出来， Sama seperti seorang ibu yang menyebut nama anak-anaknya satu persatu. 就好像一位母亲为她的孩子一一的提名祷告 Demikian juga doa daripada Tuhan Yesus dari generasi ke generasi. 啊。同样的，耶稣也为每一代的信徒祷告。 Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita bahkan sebelum kita mengenal Dia. 这里我们明白，主耶稣在我们还没有认识他之前，就已经爱我们了。 Dari poin yang pertama ini kita belajar ada 3 kebenaran. 从这一点，第一点，我们可以学习3项真理。 Yang pertama, 第一， milikilah keyakinan bahwa hidup kita ada di dalam perhatian Tuhan kita Yesus Kristus. 我们要确信我们的生活在神的眼里。 Tuhan kita Yesus Kristus memperhatikan kita bukan saja pada saat kita ada dalam dunia ini, bahkan jauh-jauh hari sebelum kita ada dalam dunia ini, Tuhan Yesus sudah memperhatikannya. 耶稣早在我们还没有在这个世界之前，就已经关心到我们了。 Pelajaran yang kedua, 第二， hargailah iman kita. 我们要珍惜我们的信心。 Karena itu adalah hasil kasih dan doa yang dinaikkan Tuhan kita Yesus Kristus. 因为我们的信心是耶稣基督的爱和代祷的果效。 Hari ini kita bisa percaya Tuhan Yesus. 今天我们能够信耶稣， Ini juga adalah berkat doa daripada Tuhan kita Yesus Kristus kepada engkau dan saya. 这也是因为耶稣早已为我们祷告了。 Oleh sebab itu ketika hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, 因此，今天我们之所以能够信耶稣， hargailah iman yang Tuhan sudah berikan bagi kita. 我们就要珍惜神所给我们的信心。 Ini yang kedua. 这是第二点。 Dan yang ketiga, 第三， bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan yang telah hadir bagi kita saat kita tidak tahu atau di dalam ketidaktahuan kita. 我们要感谢神，因为在我们不晓得的情况当中，上帝的信实慈爱已经临到了我们。 Jadi ini sesuatu pembelajaran rohani yang sangat indah di dalam kehidupan kita. 这是我们的属灵非常美好的学习， Sehingga kita bisa belajar bersyukur apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. 我们要为着上帝在我们生命里面所彰显的慈爱，向他感恩。 Ini poin yang pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua, 第二点呢， kesatuan adalah kerinduan terbesar di dalam doa Tuhan Yesus. 合一是上帝在祷告中最渴望的心 Ayat 愿。 21, 23 memberitahu pada kita, 第21到23节告诉我们， supaya mereka semua menjadi satu. 愿他们都合而为一， Agar dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. 好让世人相信你差了我来。 Ada maksud Tuhan bagi kita yang percaya kepada Dia, 主的意思是说，我们相信他的人， yaitu kita bersatu 要我们合一， dan bersaksi. 然后为他做见证。 Dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak meminta berkat materi, popularitas ataupun pengaruh bagi gerejanya. 在这里，耶稣并没有为他的教会求财富、求名望、 Tuhan 求。 tidak mengajarkan setiap orang yang percaya akan kaya raya. 耶稣并不求每一个相信他的人要这个富裕， Atau memiliki popularitas di dalam dunia ini. 或者是拥有世界上的声望。 Tetapi dia hanya memohon setiap orang yang percaya kepadanya memiliki kesatuan. 他只求相信他的人能够合一。 Kesatuan bukan di dalam keseragaman. 我们不是在这个共同点里面合一。 Tetapi kesatuan bisa saja terjadi di dalam perbedaan. 我们的合一可以在不同点合一。 Kesatuan yang lahir dari kasih Allah kepada kita. 我们的合一是在上帝的爱里的合一， Seperti Bapa dan Anak adalah satu, 就好像父和子是合一的， demikian juga seharusnya kita adalah satu. 我们也应当合一。 Kesatuan ini menjadi kesaksian yang paling kuat di dalam dunia ini.
这样的合一将成为最有力的见证， menunjukkan bahwa Kristus sungguh nyata dan kasih Allah hidup di dalam kita. 表明基督的爱、上帝的爱是如此的明显，在我们的生活里 Saudara-saudari 面。 yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， di banyak tempat 在很多的地方， dunia menolak Injil bukan karena Injil itu tidak logis, 世人拒绝福音，并不是因为福音不符合逻辑， tetapi karena orang Kristen saling bermusuhan. 而是因为基督徒彼此为敌。 Mari kita bayangkan 我们想象一下， sebuah gereja jemaat saling menjatuhkan, saling bersaing ataupun saling menjelekkan. 倘若教会里面的弟兄姐妹互相的竞争，互相的成为绊脚石， Tentu dunia akan sulit sekali untuk percaya bahwa gereja itu memiliki kasih Kristus. 那么世人当然很难相信，在教会里面有基督的爱。 Sebelumnya saya pernah pelayanan di sebuah gereja. 我之前曾经在某间教会侍奉， Lalu ketika saya ditanya, 然后有人问我 kamu beribadah di gereja mana? 你在哪里做礼拜？ Kamu penginjil yang di mana? 你在哪里做传道人？ Saya mengatakan saya penginjil di gereja tertentu. 我就声明我在什么教会服侍。 Lalu mereka mengatakan, 然后他们就说 gereja yang ribut itu ya. 是那间纠纷的教会吗？冲 Bapak 突的 Ibu 教会吗？ Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， bahkan sampai sekarang 到今天 juga ada orang bertanya hal yang sama. 仍然有人问我同样的问题， Tetapi saya mengatakan kepada mereka, 但是我告 itu 诉他 masa 们， lalu kami memang benar kami pernah mengalami keributan. 是的，那是我们过去的历史，我们曾经发生过冲突， Tapi saya harus mengatakan bahwa ini bukan hanya terjadi di gereja. 但是我必须说明，这样的事情不仅仅发生在教 Ya, 会 di 里面， tempat ibadah agama lain pun sering ada konflik dan juga terjadi perpecahan. 其实，在其他的宗教团体也常常发生纠纷或者是冲突。 Bahkan 分裂 yayasan-yayasan tertentu pun kadang-kadang marga tertentu juga bisa konflik dan juga berpisah. 在其他的工会，比如说我们的家族的工会也会有纷争冲突。 Wong gigi dan lidah saja yang hidup bersama-sama kadang-kadang juga bisa tergigit. 我们的牙齿和舌头有时候也会被咬到。 Bahkan Alkitab tidak menghindarkan dua rasul yang terbesar di dalam Alkitab itu pernah konflik. 圣经也告诉我们，两位伟大的使徒也曾经发生纠纷。 Rasul Paulus dan Barnabas itu pernah mengalami konflik yang serius. 使徒保罗还有巴拿巴也曾经有冲突， Mereka juga pernah selisih paham. 他们也曾经误解。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， beberapa waktu yang lalu saya juga merasa di dalam kedagingan saya penuh amarah. 不久之前呢，在我的肉体里面也感到非常的愤恨。 Tetapi saya harus lebih mentaati firman Tuhan daripada keinginan daging saya. 但是呢，我要更加的顺服神的话，过于我的肉体。 Demikian juga Bapak Ibu Saudara. 同样的，你们 Kita 也是一样 seringkali。ketika diperhadapkan pada kebencian, kemarahan, dan mungkin saja dendam, 当我们面临所谓的愤怒的时候， membuat kita 或 begitu 者是 emosional. 使我们感到非常的生气。 Tetapi sesungguhnya firman Tuhan memberitahu kepada kita 神的话语告诉我们， untuk bagaimana mengampuni mereka, 教导我们如何去饶恕 untuk 他 bagaimana 人， mengasihi mereka. 去爱他人。 Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyusun naskah khotbah ini, 弟兄姐妹，当我在准备这篇讲章的时 sebelum 候， firman Tuhan ini ditaburkan kepada Bapak Ibu Saudara, 我还没有讲到之前， tentu firman Tuhan ini terlebih dahulu berbicara kepada saya. 神的话就先对我自己说： Kalau firman Tuhan ini tidak akan memberkati saya, 如果这篇讲道不会祝福我自 tentu 己， saya akan sulit untuk memberkati Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan yang saya sampaikan. 我也很难
透过今天的讲道来祝福弟兄 Oleh 姐 sebab 妹 itu。sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, 所以在我还没有讲到之 saya 前， mohon Tuhan berbelas kasihan di dalam kehidupan 我也 saya 求上帝怜悯我， untuk mengampuni mereka yang sulit saya ampuni, 使我能够去饶恕那些难以饶恕的 untuk 人， mengasihi mereka yang melukai hati. 要去爱那些伤害我的人， Karena inilah keinginan hati Tuhan. 因为这才是上帝的心 Bapak, 意。 Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， kita harus lebih mendahulukan firman Tuhan daripada keinginan kedagingan kita. 我们要以神的话为优先，过于与我们自己的肉体。 Inilah sifat dan prinsip yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah. 这就是我们作为上帝的儿女应当持守的原则。 Ada seorang hamba Tuhan yang menceritakan pengalaman dia. 有一位牧师分享他的经验， Suatu hari dia pergi membesuk seorang ibu yang sudah tua, yang sudah sangat lanjut dan sakit-sakitan, yang juga sebentar lagi hendak meninggalkan dunia ini. 有一次他去探访一位老姐妹，已经身体衰老，很多疾病，快要临终了。 Ibu ini sudah tidak kuat untuk berbicara panjang. 这位老姐妹已经没有力气讲太多的话， Tetapi dengan suara yang pelan dan nafas yang terputus-putus, dia berkata kepada Pak Pendeta, 但是她还是勉强的用力讲了几句话。 dia berkata, Pak Pendeta, 她说：“牧师， saat ini saya tidak meminta rumah yang besar. 这时候我没有太大的要求， Saya tidak juga meminta supaya ada uang warisan yang dibagi adil. 我也不求能够公平的分财产， Saya hanya minta satu hal. 我只求一件事。 Ketika Pak Pendeta mendengar perkataan ibu ini, 当这位牧师听这位老姐妹这样说的时 Pak 候， Pendeta berusaha mendekati ibu ini dan mendengar apa yang dia katakan. 这位牧师就靠近那位老姐妹，要听她说什么。 Pada saat itu ibu itu berdoa. 那个时候，那位老姐妹就祷告， Di dalam doanya yang terbata-bata berisi demikian. 她的祷告内容是这样的： Tuhan, aku mohon, 主啊，我求你， kalau aku tidak ada lagi nanti, 如果我已经不在了， biarlah anak-anakku tetap rukun. 我希望我的孩子能够和睦， Mereka tetap bersatu. 他们能够继续合一， Jangan sampai mereka saling menjauhi 希望他们不要彼此远离， dan jangan saling menyalahkan. 也不要彼此责怪。 Beberapa menit setelah doa itu selesai diucapkan, 祷告后的几分钟， ibu itu menghembuskan nafas terakhirnya. 这位老姐妹就气断而死， Ini sungguh mengharukan. 这非常的感动。 Anak-anaknya pada saat itu berada di sekeliling ranjang ibunya. 那个时候，他的孩子就围绕在他的床边， Mendengar apa yang didoakan oleh sang ibu. 亲耳听到母亲的祷告。 Anak-anaknya sebelumnya memang kurang akur. 其实他的孩子原本不太相合， Bahkan pernah bertengkar soal warisan. 他们也曾经为这分财产的事情而 Tetapi 冲 pada 突。 saat itu mereka berpelukan menangis satu dengan yang lain. 但是那个时候，他们就彼此拥抱， Karena mereka semua tahu 因为他们都晓得， ini bukan sekedar keinginan ibu mereka, 这不仅仅是母亲的心愿， tetapi inilah curahan hati terakhir daripada ibu yang mereka kasihi. 这是他们所亲爱的母亲最后的这个心声。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐 saya 妹， yakin dan percaya kita yang sebagai orang tua, 我相信身为父母的， kita yang punya beberapa orang anak, 我们可能有几个孩子， saya yakin dan percaya kita juga punya kerinduan yang sama seperti ibu ini. 我相信我们和刚才的老姐妹有同样的渴望。 Jika ibu yang sederhana ini saja merindukan kesatuan anak-anaknya, 如果这样的一位母亲渴望她的孩子能够合一， apalagi Tuhan kita Yesus Kristus. 更何况我们的主耶稣基督呢 Dia？merindukan anak-anaknya berada di dalam kesatuan kasih Tuhan.
他希望他的孩子能够在主的爱里合一。 Dan inilah isi doa daripada Tuhan Yesus di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 这就是主耶稣的祷告内容，也是我们今天所思考的。 Hari ini kita diundang bukan hanya mendengar apa yang didoakan Tuhan Yesus. 今天我们被邀请，不仅仅是要听耶稣的祷告， Tetapi kita diundang untuk menggenapi isi doa Tuhan Yesus. 我们被邀请去成全耶稣的祷告。 Maukah kita menggenapi apa yang Tuhan Yesus doakan? 我们是否愿意去成全耶稣的祷告吗？ Ini poin yang kedua. 这是第二点。 Poin yang terakhir. 最后一点， Doa Tuhan Yesus agar hidup kita memantulkan kemuliaan dan kasih Allah. 主耶稣的祷告是希望我们的生活能够反照上帝的荣耀和慈爱。 Ayat 22 sampai 26 memiliki inti pengajaran demikian. 22到26节的核心教导是什么呢？ Tuhan Yesus katakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. 耶稣说：“我把你赐给我的荣耀赐给他们了， Supaya kasih-Mu ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. 愿你爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。” Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐 bagi 妹 setiap yang percaya kepada Tuhan, 每一位相信主耶稣的 sesungguhnya 人， kemuliaan yang daripada Allah di dalam Yesus Kristus sudah ada di dalam hidup kita. 其实上帝已经把在耶稣基督里的荣耀赐给了我们。 Kemuliaan yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini bukan kehebatan dunia ini. 这里的荣耀不是指世界的这个世界的成就， Tetapi yang dimaksud di dalam kemuliaan di sini adalah kehadiran Allah di dalam hidup kita. 这里的荣耀是指上帝在我们生活中的同在。 Kemuliaan Allah inilah yang membawa kasih, dan kasih yang dimaksud adalah kasih Bapa dan kasih Allah Anak. 上帝的荣耀是指父和子的爱的荣耀。 Dan tujuan akhir daripada kasih ini adalah membawa orang-orang lain masuk di dalam pengenalan akan Allah. 这荣耀最终的目的就是要引导人可以去认识真神。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以主所爱的弟兄姐妹， tanpa kasih yang daripada Allah dan Kristus di dalam hidup kita, kita tidak mungkin bisa mengasihi. 如果上帝的爱没有在我们里面，我们就无法去爱。 Dengan kasih daripada Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus itulah kita mengasihi orang yang sulit untuk kita kasihi. 只有上帝在耶稣基督里的爱在我们里面，我们才能够去爱。 Mengasihi anggota keluarga kita yang sulit untuk kita kasihi. 我们可以去爱那些很难被爱的家人， Mengasihi orang-orang yang di tempat kantor yang sulit kita ampuni. 去爱那些在办公室里面很难爱的人， Atau mengasihi orang-orang yang tinggal di sebelah rumah kita yang selama ini menjengkelkan kita. 或者去爱那些我们讨厌的邻居。 Kalau kasih daripada Allah hadir di dalam hidup kita, 如果上帝的爱有在我们的生活里 kasih 面， yang demikian itulah yang membuat kita bisa mengasihi. 我们就能够去爱。 Oleh sebab itu kesatuan di dalam kasih dan kemuliaan bukanlah strategi gerejawi. 因此呢，在爱里合一不是教会的什么战略， Ini adalah isi hati Tuhan kita Yesus Kristus. 这是主耶稣基督的心声。 Dengan kita mengasihi, kita mewujud nyatakan keinginan hati Tuhan. 当我们去爱的时候，我们就把神的心愿加以实现了。 Dengan mengasihi inilah kita bersatu di dalam kasih Tuhan. 在爱里面，我们去爱，我们就在主的爱里面合一。 Di luar Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. 离了基督，我们什么都做不了。 Mari kita bertanya di dalam hidup kita, di dalam hati kita. 所以，让我们俯心自问： Bila Tuhan hidup di dalam aku, 如果主在我里面活着， numpang tanya, 请问 apakah saya sudah hidup sebagai jawaban atas doa Yesus, yaitu hidup di dalam kesatuan? 我是否就好像耶稣基督所祷告的，在合一里生活？ Numpang tanya,
请问， bila Kristus hidup di dalam aku, 倘若基督在我里面活着， apakah saya pernah mendoakan agar gereja kita senantiasa hidup sebagai jawaban atas kerinduan Kristus? 我曾否为教会祷告，正如耶稣基督的期待？ Dan melalui gereja kita membuat dunia tahu bahwa Kristus adalah utusan Allah yang hidup. 透过教会的见证，使世人知道耶稣基督是神所派来的， Dan dunia ini tahu 世界也知道， dan mengalami kasih yang daripada Allah. 经历上帝的爱。 Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini 但愿今天神的话语 menolong kita 帮助我们， bahwa kita sudah dikasihi Tuhan 我们已经被上帝所爱， pada saat di dalam ketidaktahuan kita. 就是在我们还不晓得的时候已经 Ketika 被 kita 爱 sudah 了。 menerima kasih daripada Tuhan, 当我们已经接受上帝的恩 oleh karena 典， doa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. 那是因为耶稣基督已经早已为我们祷告。 Ketika kita sudah memiliki kasih daripada Tuhan, 当我们已经拥有主的爱， dengan kasih yang demikianlah kita pergi mengasihi. 我们就当以主的爱去爱别人。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿主帮助我们， Mari kita berdoa. 我们祷告。 我们请梁牧师带领我们祷告。好，我们祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，感谢你的恩典是何等的长阔高深。耶稣基督在我们还没有来到世界之前，就已经爱我们、关心我们，甚至为我们祷告。我们今天才能够蒙了这么大的恩典，可以得救，可以认识独一的真神，可以成为你的儿女。这时候，我们求你的爱常存在我们心里面，让我们能够以你的爱彼此相爱，彼此饶恕。我们不再去怀恨别人，主啊，让我们能够以慷慨的心接纳别人，因为你已经接纳了我们。感谢赞美你，一切的尊贵荣耀都归给你。愿你的话常存在我们的心里面。奉靠主耶稣基督名祷告。 Amin. Amin.